memasak di rumah bonda, enak sungguh hidangan terasa. Bahasa Melayu, bahasa ibunda, bertemu lagi dalam ruangan Wawan Sabda Bahasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosli Muhammad Nordin akan mengetengahkan seorang lagi pempengaruh yang mempunyai latar dalam bidang pendidikan, tak lain dan tak bukan Cikgu Pugunes. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Ini kali pertama kita bertemu ni ya. Selalunya saya mesej, telefon Cikgu terpilih untuk menjadi cover ataupun menghiasi ruangan ataupun rencana dalam ruangan Wawan Sabda Bahasa terbitan majalah Dewan Bahasa dan Pusaka. Jadi bagaimana boleh ceritakan sikit perasaan Cikgu yang menjadi yang terpilih menjadi rencana ataupun cover utama majalah ni? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Encik Rosli kerana sudi menjemput saya menjadi memberikan perkongsian tentang sejarah dan bahasa Melayu. Saya rasa sangat gembira dan terharu kerana saya ni orang biasa je, tapi saya diberi peluang untuk berkongsi maklumat. Cikgu, sebelum ini saya tengok Cikgu dalam TikTok, dalam Instagram. Sebenarnya kenapa Cikgu terfikir untuk mempopularkan bidang ataupun subjek sejarah yang Cikgu ajar? Okey, semua ni bermula pada tahun lepas apabila saya memuat naik sebuah video. Saya dalam video tu saya hanya sebut cara menjawab soalan kebat SPM dengan lagu. Itu je video dengan tu. Lagu, ya? Sependek itu je. Tapi video tu sudah jadi tular dan selepas tu ramai murid minta saya buat video lagi. So baru saya tahu bahawa saya ni boleh membantu mereka untuk menjawab soalan SPM sejarah. So begitu dari situlah bermulanya perkongsian saya di TikTok. Cikgu, boleh ceritakan Cikgu punya latar belakang lah. Mungkin sebenarnya ramai yang tak tahu nama sebenar Cikgu, anak siapa, latar belakang keluarga, adik-beradik berapa ramai dan dilahirkan dan bersekolah di mana. Mungkin boleh Cikgu ceritakan. Okey, nama saya Cikgu Puguneswari, anak perempuan Wasudewan. Saya berasal dari Banting, Selangor. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Rendah Kebangsaan Methodist dan kemudian sekolah menengah pula, Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist. Semuanya dekat Banting. Kemudian saya pendidikan tinggi saya melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya dalam jurusan sejarah. Saya ni sangat minat nak jadi cikgu. So saya apply untuk, saya memohon diploma pendidikan dan akhirnya saya mendapat tawaran belajar di Universiti Perguruan Sultan Idris. Opsi. Tahun bila tu Cikgu? 2010. Okey, Cikgu melanjutkan pengajian di UM tahun? Tak, belajar dekat UM 2004 hingga 2007. Ni junior saya lah ni. Saya pernah juga ambil subjek minor sejarah di UM, tetapi majoring saya adalah pengajian media dalam pengkhususan saya penerbitan dan juga periklanan. Jadi kami ada gen yang sama, orang UM kan. Cikgu, okey. Selepas melanjutkan pengajian di UPSI tu, apakah transisi karier Cikgu daripada seorang pelajar yang mengambil diploma perguruan dan di manakah Cikgu mengajar untuk kali pertamanya? Okey, saya penempatan pertama saya adalah hingga sekarang nama sekolah saya yang saya berkhidmat ialah SMK Yaakob Latif Ceras. Di situlah bermulanya perjalanan saya sebagai seorang guru sejarah. Tak pernah pindah lagi ni. Tak pindah. Guru besar ataupun ketua sayang ni. Cikgu, murid-murid sayang. Di situ dan saya memang sangat suka sekolah saya tu. Cikgu, subjek yang Cikgu ajar sejarah untuk tingkatan berapa tu? Di sekolah sekarang saya dari tingkatan 2 hingga tingkatan 5. Saya mengajar subjek sejarah dan juga saya merupakan ketua panitia sejarah. Dah 13 tahun saya menjadi ketua panitia sejarah. Maknanya Cikgu ni memang berdedikasi lah dan pengetua ataupun guru besar ataupun guru-guru lain tu memang dah pilih Cikgu yang terbaik lah untuk menjadi panitia. Cikgu, apa yang Cikgu lihat sebagai seorang pendidik, seorang guru, keikhlasan tu sangat penting kalau jika kita mengajar murid-murid kan. Bagaimana Cikgu melihat seorang guru ni bukan hanya guru saja, sebenarnya mereka adalah kawan, teman, boleh jadi ibu, boleh jadi kakak, boleh juga mungkin adik
kepada mereka dan bagaimana cikgu beradaptasi dengan pelajar-pelajar di sekolah tersebut? Okey, untuk pengetahuan semua, majoriti murid saya adalah murid Melayu. Dan saya pula cikgu berbangsa India. Saya tak pilih kasih. Saya memang ikhlas dalam menyampaikan ilmu kepada murid saya kerana itu adalah tanggungjawab seorang guru. Betul. Bila kita buat yang baik, kita pun dapat benda yang baik. Dan murid saya pun sangat, mereka memang sedar yang saya ni memang ikhlas menyampaikan ilmu dan mereka terima dan bekerjasama dengan saya. Dan itu apabila saya kongsikan video-video saya di laman sosial, ramai yang rasakan benda tu, mereka pun kata saya ni ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Jadi itu maklum balas daripada penonton-penonton saya. Follower saya. Memang betul cikgu. Sekarang kadang-kadang pelajar itu mungkin agak bukanlah cemerlang dalam akademik, tetapi mungkin daripada fokus, keikhlasan, sentuhan ataupun cara cikgu mengajar tu mempengaruhi pelajar tersebut untuk berubah. Kita tak boleh mendidik mereka dengan kekerasan. Mungkin dengan memberi perhatian, kasih sayang, dengan keikhlasan tu mereka mengubah cara mereka menerima pelajaran ataupun komitmen mereka untuk belajar subjek yang mereka pelajari, khususnya cikgu sebagai cikgu sejarah. Mungkin cikgu boleh ada cerita yang pengalaman dengan pelajar-pelajar ini. Mungkin ada pelajar-pelajar yang agaknya keputusannya tak cemerlang dalam subjek sejarah khususnya. Mungkin selepas cikgu punya pendekatan tu ada peningkatan. Boleh ceritakan? Ya, ramai murid saya ni tak minat subjek sejarah kerana subjek sejarah ni subjek membaca dan kena ingat. Kena ingat. So markah mereka selalunya gagal. Saya pula takkan membiarkan mereka. Mereka pun kadang-kadang tak bersungguh-sungguh sebab subjek tu susah. Tapi apa saya akan buat? Saya akan menggunakan saya akan mendekati diri mereka. Saya akan mengajar mereka dengan cara lagu, cara hiburan, guna jenaka, lagu jenaka, teknik-teknik mudah untuk ingat fakta sejarah. So dengan ni murid-murid yang gagal pun ramai dalam kategori dekat sekolah saya. Majoritinya lulus. Memang setiap tahun di sekolah saya keputusan sejarah tu memang agak tinggi jugalah yang lulus. Konsisten lah kelulusannya. Semua ni kerana pendekatan-pendekatan yang menarik yang digunakan. Dan saya takkan biarkan mereka. Dan saya akan jadi sedih bila mereka gagal dalam subjek sejarah. Lagi-lagi subjek sejarah tu wajib lulus untuk peringkat SPM. Betul. So saya akan buat sedaya upaya saya untuk membantu murid saya. Cikgu, kalau saya tengok kan, kalau cikgu mengajar tu, video-video tu, pelajar ni dia dah tak rasa cikgu ni cikgu Pugunes tau, cikgu Pugu. Tapi dia rasa, ini kakak saya, ini mak saya, ini sebahagian daripada ahli keluarga atau adik-beradik saya. Jadi saya tengok, mereka bukan bertindak di luar kebiasaan, tetapi mereka belajar dengan cara yang begitu mesra dan mereka meletakkan cikgu ni wajar dihormati dan walaupun kalau kita tengok macam kawan-kawan kan, mungkin cikgu boleh kongsikan sikit momen begitu. Kerana zaman sekarang murid-murid tu dia nak macam cikgu tu macam kawan mereka, memahami mereka. Tak boleh macam macam ibu apalah. Kena memahami mereka dan kena friendly dengan mereka. Bila kita memahami mereka, mesra dengan mereka, mereka rasa lagi senang nak belajar dengan kita. Berapa ramai pelajar subjek sejarah tingkatan 5 ni yang cikgu ajar sebenarnya? Okey, tahun ni sekolah kami hanya dalam 50 orang saja. Sekolah saya sekolah yang kecil. So lagi senang untuk saya berurusan dengan mereka. Kerana murid tak ramai. Cikgu, cikgu ada ajar subjek lain selain sejarah? Okey, tidak. Tetapi selain subjek sejarah, saya adalah pengajar yoga. Di luar saya mengajar yoga kepada orang ramai kerana saya juga nak mereka sihat. Itu macam community service lah. Cikgu, bagaimana cikgu melihat isu pendidikan pelajar cemerlang ini tidak bergantung kepada genetik? Kalau mak bapak dia orang pandai, anak dia kena pandai, ataupun juga sebenarnya pendidikan ni boleh bermula daripada individu atau pelajar itu sendiri, termasuklah pendekatan guru yang mengajar subjek tersebut. Bagaimana cikgu melihat senario ini? Okey, pada pendapat saya,
kita walaupun murid tu lemah ke apa, kita tak boleh biarkan mereka. Memang kami di sekolah dan apabila kami pergi ke kursus juga, perkara ni kami sedari murid yang lemah macam mana nak membantu mereka. So dia ada cara dia. Dalam bahasa Inggeris dia kata apa? Nobody left alone lah. Kita takkan asingkan mereka, takkan tinggalkan mereka, tapi kita ajar mereka dengan cara yang mereka boleh faham. So ada banyak cara. Pasal tu macam saya dulu, ramai yang tak suka subjek sejarah sebab cikgu guna satu cara je mengajar. Tak boleh. So dia kena pelbagai cara. Buat lakonan, buat nyanyian. Dan satu lagi, kita kena melibatkan mereka dalam pelajaran. Dalam pelbagai aktiviti. Kalau mereka tak melibatkan, tidak terlibat, mereka rasa tertinggal. So bila mereka melibatkan diri, mereka boleh ingat. Dan subjek sejarah tu boleh dihidupkan semula, live. So saya rasa setiap murid tu lemah apa macam mana pun, guru tu kena buat sesuatu untuk membantu mereka. Kena proaktif. Guru kena proaktif, buat sesuatu untuk membantu mereka. Jangan biarkan mereka. Cikgu bukan saja proaktif tetapi kena kreatif. Macam cikgu gunakan elemen lagu, drama, filem untuk mereka mudah ingat. Sebab setahu saya, subjek sejarah merupakan subjek saya punya kegemaran. Dan saya sangat saya scorer. Dulu tingkatan 5 memang saya dapat good result lah. Tingkatan 6 pun saya dah ambil subjek sejarah Islam dan juga sejarah Asia Tenggara. So saya score lah, alhamdulillah. Dan sebab itu juga masuk ingatkan nak jadi cikgu sejarah juga. Rupanya ada bidang yang lebih interesting, lebih yang lebih saya boleh terokai lah. Okey, cikgu, berbalik kepada isu ataupun orang melihat subjek sejarah ni tidak penting. Tapi bagi saya, personal opinion saya, pandangan peribadi saya, sejarahlah yang menentukan hala tuju seseorang individu dalam bidang akademik, dalam bidang pekerjaan dan juga sebagai seorang warga negara. Bagaimana cikgu melihat kepentingan subjek sejarah? Subjek sejarah ni amat penting kerana apa yang pernah berlaku ni boleh dijadikan iktibar supaya tidak buat kesalahan yang sama. Dan subjek sejarah ni kita boleh lihat untuk kemajuan juga, untuk memajukan diri. Sebagai contoh, waktu Perang Dunia Pertama, kesan dia. So kita tahu apa kesan perang. So jangan berperang, kita perlu hidup secara aman, harmonis, pentingkan perpaduan. So sejarah mengajar kita untuk hidup bersatu padu. Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemimpin disebabkan kelemahan pemimpin tu, macam mana sebuah kerajaan tu jatuh. Betul. So sejarah, banyak benda yang kita boleh belajar dalam sejarah. So itu yang bila cikgu sejarah tu dia kena kaitkan apa yang berlaku dekat masa sekarang tu dengan apa yang pernah berlaku, kena aplikasi. Betul. Baru mereka akan faham. Betul cikgu, sebab saya melihat sejarah merupakan sebahagian daripada rentetan atau kronologi kemajuan sesebuah negara dan kemajuan sesebuah tamadun dan juga bangsa. Kalau kita lihat kejatuhan tamadun purba berdasarkan sejarah mereka, kita tahu kenapa tamadun tersebut hilang lenyap, kerana ada banyak elemen seperti pemberontakan, kemusnahan perpaduan, kemusnahan alam sekitar, teknologi dan sebagainya. Jadi sejarah merupakan satu kayu ukur ataupun benchmark untuk kemajuan negara kita sebagai rakyat Malaysia. Cikgu, bagaimana cikgu melihat aspek penggunaan teknologi maklumat seperti pelbagai aplikasi media sosial ini membantu untuk cikgu mengajar ataupun berkongsi ilmu dalam bidang sejarah ini? Ya, betul. Teknologi maklumat ini memainkan peranan penting supaya macam satu tajuk tu yang ada dalam buku teks tu hanya sedikit je maklumat dia. So murid perlu guna teknologi maklumat untuk mengkaji lagi tentang tajuk tu, dari sejarah latar belakang dia sehinggalah untuk masa depan. So teknologi maklumat tu amat membantu untuk mencari maklumat. Dan
untuk pengajaran menjadi lagi kreatif. Ya, dan juga mempopularkan Cikgu Pugunes di media sosial, khususnya di TikTok. Cikgu, kongsikan Cikgu punya laman sosial, TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Okey, untuk perkongsian tentang pendidikan, sejarah tu saya hanya guna TikTok sajalah. Iaitu nama TikTok saya tu Ratu Sejarah. Ratu Sejarah. Kenapa saya namakannya Ratu Sejarah? Sebab selalunya Queen kan, Ratu cantik. Macam tu. So tiba-tiba saya pun why not kita letak nama Ratu Sejarah, bagi glamour sikit nama. Betul. Dan begitulah followers pun meningkat sebab mereka suka dengan perkongsian saya tu. Sebab mereka kata mudah, menarik, kreatif. Betul. So saya pun amat gembira apabila video-video saya ni mereka suka dan tular. Dan banyak ibu bapa yang sekarang mengikuti channel saya ni. Jadi kalau mak bapak dia masuk exam SPM tu, sejarah, boleh lulus. Dan ramai yang kata dulu mereka tak ada cikgu macam saya. Kalau mereka kata kalau saya ada cikgu macam saya ni, mungkin mereka pun mendapat keputusan yang baik. Itu antara komen-komen yang saya dapat lah. Dan bila saya dapat komen-komen macam ni, saya jadi lagi positif untuk lagi kongsikan video-video yang lagi bermanfaat kepada semua murid. Betul, Cikgu. Cikgu, bagaimana Cikgu melihat komitmen ibu bapa juga dan juga elemen guru-guru di sekolah membantu untuk pelajar lebih cemerlang dalam pelbagai subjek, khususnya subjek sejarah. Ibu bapa khususnya ataupun guru-guru lain. Okey, kami boleh dikatakan semua guru memang bersungguh-sungguh lah bagi memastikan semua murid mendapat keputusan yang baik dalam semua subjek dan juga subjek sejarah. Pelbagai pendekatan yang digunakan bagi meningkatkan keputusan. Di sekolah, macam mereka dah dapat keputusan, contohnya pertengahan tahun, kita akan identify siapa murid yang gagal tu dan apa intervensi cikgu, pendekatan untuk membantu mereka lulus. Dan ibu bapa pula, mereka pun menghantar mereka ke kelas tambahan, memberi sokongan kepada guru dan sebagainya. Kerjasama daripada ibu bapa memang ada lah. Cikgu, apa persediaan ataupun apa nasihat cikgu kepada bakal pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM khususnya subjek sejarah pada bulan Februari nanti 2024. Okay, nasihat saya adalah untuk semua boleh lulus kerana kita ada banyak tips-tips yang boleh membantu murid untuk lulus. Dan untuk sejarah ni ada banyak teknik yang kita boleh gunalah. So jangan risau, buat yang terbaik, past year question ataupun soalan-soalan trial, tu semua akan selalunya soalan trial tu yang keluar dalam peperiksaan sebenar. So pastikan buat soalan trial tu mesti boleh skor. Dan ikuti channel saya TikTok Ratu Sejarah. Cikgu pengubah soalan ke ni? Tak. Rahsia. Saya ada pengalaman. Pengalaman telah memberi saya banyak pengalaman untuk tips untuk murid. Ya, untuk soalan apa yang kemungkinan. Tetapi cikgu, kadang-kadang mereka soalan yang mereka jangka keluar tiba-tiba tak keluar. So apa tindakan ataupun apakah yang patut pelajar tersebut buat ketika menjawab peperiksaan tersebut? Pasal tu ramalan memang ada. Ramalanku benar belaka ke salah belaka? Tapi jangan percaya sepenuhnya. Baca semua tajuk. Baca semua tajuk, dan tetapi yang tajuk-tajuk penting tu jangan pula tak baca sebab tajuk tu yang dijangka penting lah. So pastikan tajuk tu baca ekstra, baca dengan lebih sikit. Dan baca semua tajuk lah. Buat di saat terakhir ni nak baca buku teks memang tak boleh. Buat latih tubi, buat banyak latih tubi. Jadi bila dah buat latih tubi, kita tahu untuk soalan macam ni apa jawapan dia. Dan satu lagi, yang soalan trial tu, skema tu. Skema tu guna je. Trend skema jawapan tu. Untuk soalan trial ada skema jawapan tu. Yang tu yang ingat jawapan tu. Yang tu yang nanti membantu kamu untuk jawab soalan nanti. Cikgu, pernah tak pelajar jumpa cikgu atau ibu bapa
Cikgu, saya berjaya cemerlang dalam subjek sejarah sedangkan dulu saya sangat lemah, atau ibu bapa sendiri yang memberi komen-komen membina atau jumpa dengan cikgu? Pernah tak? Pernah, banyak. Saya pun tak tahu perkongsian saya ni boleh membantu saya buat untuk keseronokan saya, masa lapang saya. Tapi tengok video-video yang saya share, kongsikan tu membuatkan ramai lulus, mendapat A. Ibu bapa ada mesej saya juga yang anak mereka lulus, mendapat keputusan yang baik. Boleh tengok dalam comment section mereka. Cikgu rasa macam mana? Rasa tiba-tiba sayu ke, gembira ke, atau bercampur aduk? Sebab usaha tu bila kita usaha dengan gigih dan ikhlas membuahkan hasil. Bagaimana perasaan cikgu? Perasaan saya macam diri saya ni dihargai lah. Dan saya rasa sangat gembira apabila anak murid saya, murid yang saya tak kenal, ramai murid dari Kelantan, Terengganu kata, cikgu saya ikuti TikTok cikgu, yang murid sebelum ni cikgu, saya tengok video cikgu ni, saya dapat buat dengan baik, saya dapat A. Macam tahun lepas video-video yang saya share keluar dalam SPM. So cikgu, sempat saya tengok video cikgu, dapat buat soalan ni cikgu. Terima kasih cikgu. So bila saya tengok ni, saya rasa apa yang saya buat ni memang sesuatu yang terbaik lah. Memang memberi manfaat kepada ramai. Cikgu, berbalik kepada kita punya ruangan Wawan Sabda Bahasa ni, kita menemu ramah influencer ataupun pengaruh yang mengetengahkan atau mempopularkan bahasa ibunda ataupun bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Bagaimana pandangan cikgu tentang usaha cikgu memartabatkan subjek sejarah, dalam masa yang sama juga memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Sebab saya tengok cikgu kalau bercakap tu fasihnya, lepas tu sebutan kadang-kadang tak terfikir pun, perkataan-perkataan yang jarang kalau kami sebagai orang Melayu pun kami jarang guna perkataan tersebut. So bagaimana pandangan cikgu dalam perkara ini? Okey, saya ni memang menyaut asrak kerajaan jugalah. Even dalam subjek sejarah pun ada satu topik usaha untuk memperkasakan perpaduan, iaitu melalui bahasa Melayu. So saya memang menyaut seruan tu, dan saya suka bila saya guna bahasa Melayu. Murid-murid pun suka, cikgu bangsa India tapi guna bahasa Melayu. So ini memupuk perpaduan antara kami. Di sekolah saya, sahabat saya pun ramai Melayu. So murid-murid pun saya pun Melayu, mereka suka apabila saya gunakan bahasa Melayu. Tetapi untuk pengetahuan semua, bahasa Melayu saya, walaupun saya dari sekolah kebangsaan, tapi ada satu kala tu bila saya dekat universiti, saya jarang bergaul dengan jarang bergaul dengan pelajar sahabat Melayu. Dan lepas saya dah tamat pengkajian, bahasa Melayu saya agak kurang sikit, flow dia nak kepetahan dan kefasihannya kurang sikit. So bila saya dah jadi cikgu, saya menghadapi sedikit kesulitan kerana kepetahan tu kurang. So saya buat, sebab saya kena memenangi hati murid saya. Baru nak menyampaikan maklumat, medium saya ialah bahasa Melayu. So apa saya buat? Saya akan tonton program bahasa Melayu, terutama pada waktu pagi, program Profesor Fazila Kamzah. Yang itulah yang membuat tu boleh dikata dua dalam satu. Satu, dia bagi motivasi kepada saya untuk menjadi orang yang lagi terbaik. Yang kedua, mempertingkatkan bahasa Melayu saya. So lepas tu imitate. Saya cuba, bila saya mengajar, saya pun jadi macam cara saya bercakap tu macam Fazila Kamzah. Murid pun suka. Cikgu ni dan apabila saya mengajar, saya selalu guna nama-nama pelakon Melayu, Aaron Aziz. Saya selalu sebut Siti Nurhaliza, nyanyi lagu Melayu, macam lagu Misha Omar. Ada satu topik dalam sejarah tu, Persekutuan Tanah Melayu. Memang tajuk tu susah untuk murid ingat. Untuk ingat fakta tu, saya akan nyanyi Kembalilah Kepadaku. Okey, so saya macam tu, murid yang blur macam tu, bila saya dah nyanyi je, dia dah aktif balik. So benda-benda macam tu saya akan gunalah. So bahasa Melayu ni sebagai rakyat Malaysia, semua rakyat kena gunalah kerana ia adalah bahasa perpaduan dan bahasa kebangsaan. Betul. Cikgu, cikgu melihat bahasa adalah
tunjang kepada perpaduan dan kemajuan negara. Tetapi ada juga pihak menyatakan saya lahir di Malaysia, walaupun saya bukan Melayu, saya tak perlu pun menguasai bahasa Melayu. Mungkin ada sedikit pandangan cikgu tentang aspek tersebut. Mungkin sepatutnya pandangan tersebut tidak patut mereka cakap ataupun ketengahkan. Ya, pada pendapat saya sebagai rakyat Malaysia, so kita perlu menguasai bahasa Melayu kerana bahasa itu ialah bahasa kebangsaan dan tiada alasan bahawa bahasa Melayu ni diketepikan, tak penting tu, tak bolehlah sebab ni negara Malaysia dan memang dalam perlembagan kita sendiri telah ada kandungan dia di mana bahasa Melayu ni bahasa untuk semua. So bahasa Melayu ni boleh memupuk perpaduan. So why not kita semua gunakannya, amalkannya. Sebab tu kalau kita tengok boleh memupuk perpaduan. Ya, kalau kita tengok lagu lagu Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Jadi kalau darah kita dah tumpah sini, kita lahir di sini, mana inilah tanah kita, inilah negara kita, inilah tempat kita membesar dan membina keluarga dan membina kehidupan. Kalau kita lihat dari rukun negara, dari lagu Negaraku, semua itu dah lengkap. Tetapi sebenarnya ada juga pihak yang berpendapat ia adalah tidak penting. Jadi bagi cikgu pun sebenarnya ia adalah salah sama sekali. Cikgu, apakah aktiviti masa lapang cikgu? Okey, antara aktiviti masa lapang saya adalah saya suka membaca. Bahan yang saya suka membaca adalah bahan-bahan yang memotivasikan diri, yang boleh memperbaiki diri, di mana ilmu yang saya dapat tu saya boleh kongsikan dengan anak murid saya. Selain itu saya juga buat yoga kerana yoga tu menjadikan diri saya sihat dan jadi kreatif. Dia juga membantu saya lagi kreatif. Apakah makanan dan minuman kegemaran cikgu? Okey, saya ni pemakan sayur-sayuran, vegetarian. So apa-apa saja yang berkaitan dengan vegetarian, saya suka. Vegetarian nasi lemak saya suka juga, sangat suka vegetarian nasi lemak. Selain itu cikgu, dan saya ni teh tarik lover. Saya ni penggemar teh tarik. So kat rumah tu memang ada stok lah. Buat sendiri. Buat sendiri. Teh masala. Teh masala, ya, betul. Cikgu, pelakon atau artis kegemaran cikgu? Artis yang saya suka lah Kamal Haasan. Kamal Haasan. Pelakon Tamil legenda tu. Ya, betul. Selain itu, warna kegemaran cikgu? Okey, warna kegemaran saya kuning. Kuning. Minuman kegemaran tadi teh tarik. Gaya ataupun fashion bagaimana? Casual ataupun traditional ataupun modern ataupun simple? Saya ni dua-dua, sometimes traditional. Saya ni terbuka cara yang sesuai dengan diri saya. Cikgu, moto hidup cikgu? Moto hidup saya adalah sentiasa bersemangat. Sentiasa bersemangat. Semangat yang itu ya saya punya moto hidup. Bersemangat dalam apa saja yang saya lakukan. Cikgu, mungkin ada individu ataupun beberapa individu yang sebenarnya mengubah ataupun menjadikan cikgu Pugunes hari ini. Mungkin cikgu nak cakap something kepada beliau? Ya, di saat ni saya ingin berterima kasih kepada seorang cikgu bahasa Melayu saya di sekolah rendah, iaitu Puan Asnah. Kerana beliaulah, saya ni murid biasa, saya ni bukan murid cemerlang, saya pun murid lemah sebenarnya. Bahasa Melayu saya memang C macam tu. Kerana pendekatan yang beliau guna dan saya pun usaha sendiri, saya mendapat A dalam UPSR. So di sini saya nak berterima kasih kepada Puan Asra kerana benih-benih yang ditanam oleh beliau itulah yang sekarang bahasa Melayu ni membantu saya. Kedua, saya dalam subjek sejarah ni saya ada seorang role model, iaitu Cikgu Raghunathan. Cikgu Raghunathan, bahasa Melayu dia pun paling best, paling bagus juga kerana dia ni orang Kelantan. So saya pun mengikuti cara dia mengajar, so yang disukai oleh ramai murid. Dan yang ketiga adalah saya punya yoga master saya, Master Mani Segeren. Kerana beliaulah saya dapat mengubah diri saya menjadi insan yang
yang boleh memberi manfaat kepada ramai orang, memberi hikmat servis kepada orang yang memerlukan dan berbuat baik kepada semua dan membuat sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Cikgu, mungkin ada kata-kata terakhir dari cikgu kepada pelajar, ibu bapa, kawan-kawan di luar sana ataupun pembaca yang membaca ataupun menonton YouTube channel Magic Fingers ini. Mungkin ada sebarang kata-kata yang motivasi dan sebagainya. Okey, saya ingin berterima kasih kepada Encik Rosli dan majalah Dewan kerana usaha yang dilakukan ni sangat bagus kerana memilih influencer ataupun yang memberi pengaruh kerana melalui kami benda yang baik boleh disampaikan kepada orang ramai. Teruskan usaha ni. Saya ni orang biasa tetapi boleh dapat ditemu ramah kerana usaha-usaha yang dilakukan yang memberi manfaat kepada semualah. So saya saya boleh memberi inspirasi kepada orang di luar sana, terutama murid-murid yang mengikuti saya. Bila kita buat benda yang baik, satu hari kita akan mendapat satu kebaikan seperti ini. Dan untuk subjek sejarah ni jangan ingat susah. Dengan cikgu saya boleh membantu dan ada pelbagai cara untuk membantu anda lulus dan skor dalam sejarah. Ramai cikgu yang follow saya juga, teruskan mengikuti saya. Banyak manfaat yang boleh dapati daripada channel saya nanti. Terima kasih cikgu kerana sudi berkongsi dan menjadi tetamu ruangan Wawan Sabda Bahasa yang dibawakan khas oleh majalah Dewan Bahasa, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Dan sekali lagi, semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada pembaca, penonton yang menonton YouTube channel Magic Fingers ini, dan saya harapkan cikgu bertambah maju dan dapat mengajar dengan baik dan ramai pelajar-pelajar cikgu lulus dengan cemerlang. Dan Cikgu Pugunes ada satu pantun untuk pembaca dan juga penonton Magic Fingers ini. Silakan cikgu. Jaga tingkah, jagalah lisan agar jadi satu sifat. Subjek sejarah penting untuk perpaduan. Cikgu Pugunes harap perkongsian bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera. Salam sejahtera.